Cikgu Wan kalau nak jawab pertama Cikgu Wan saya masuk remaja dan emosi. Ini fokus kita lah sebenarnya sebelum nak berkahwin ni. Sebab tadi kita yang asal, yang point yang asal adalah perkahwinan. Cikgu Wan kalau ada nak jawab apa? Cuma dari sudut keluarga tadi, keluarga asas tu kebanyakannya kalau kita boleh lihat ialah kehidupan di bandar lah kan. Keluarga yang tidak besar lah. Okay, kalau keluarga kembangan tu biasanya kita boleh lihat masih ada yang terlibat dengan apa di kampung-kampung. Contoh ada datuk, nenek tinggal bersama dengan kita lah. Jadi kita di bandar ni biasanya keluarga asas lah tadi lah. Keluarga yang hanya ada suami, isteri dan juga anak-anak. Itu jelah tambahan dari sudut definisi beberapa keluarga tadi. Betul. Cikgu Dana ada tambah? Ada? Ada ke tak ada? Cikgu Dana ada tak tambah apa-apa? Ada tambah? Tak ada teruskan. Saya tak teruskan. Saya bagi feedback sikit lah untuk perkahwinan ni kan. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita sentuh tentang remaja dan emosi. Sebab isu yang saya nampak dekat sekolah kita ya Cikgu Dana dekat BSK 1 dia berbeza. Saya dah bincang dengan Cikgu semalam panjang lebar kami bincang cerita sana cerita sini kan. So untuk SKBK dia lebih kepada sebagai contoh anak kata dia lepas SPM dia nak pergi ke mana kan. Contoh dia kata nak kahwin, cikgu nak kahwin. So kalau ikut peraturan, kita dah bincang peraturan tadi, kalau ikut peraturan di Malaysia ni dia tak boleh kahwin sebenarnya sebab dia tak cukup umur. Dia masih dikira sebagai anak lagi. Umur 17 tahun. Cikgu Wan kalau saya salah betulkan. Cikgu Diana kalau saya salah betulkan. Betul tu. Dia kita 18 tahun lah. 18 tahun. Ikut peraturan Malaysia lah 18 tahun. So baru boleh kahwin untuk yang perempuan lah. So untuk pelajar form 1 ni kan tak jelas dah cikgu. Saya setting mikrofon. Sekejap. Boleh saya tambah sikit Sufian? Kat mana tak ingat? Murid-murid yang lain masih tak jelas lagi ke yang lain? Hello? Jelas tak? Hello? Jelas tak? Tak lagi. Saya try yang lagi satu mikrofon. Ya Cik Sufian, tak dengar. Mulai. Jangan nanti ke tengah tak? Dengar tak? Okey, dengar. Okey. Dengar jelas. Jelas. Dengar yang ni. Buat masa sekarang jelas lah. Betul. Tak apa. Dia ke problem tak boleh nak buat apa lah. Kalau kat rumah saya pakai headphone tu lagi padu lah dia punya volume. So tak apalah, apa yang ada kita terima je. Untuk murid tingkatan 1 kita ni kita raikan dulu lah dia punya komen. Saya baca dulu komen sebelum nanti Cikgu Wan kalau nak tambah boleh tambah, Cikgu Dana kalau nak tambah pun boleh tambah juga Assalamualaikum Cikgu, Muhammad Adib. Waalaikumsalam. Suara Cikgu tak jelas. Saya respon sikit yang ni. Saya pindah komen Syakrina sama ni si Adam saya dah respon sebab ni saya pinjam laptop Cikgu Rashid sebenarnya. So ni earphone saya pun macam problem. So tak apalah. Yang penting tetamu undangan dengar kan? Tetamu dengar kan? Alhamdulillah. Jelas. Kalau tak Fatin Ashraf pun tak jelas. Dia cakap tak jelas. So tak apalah, nanti dia boleh replay balik kot. Isteri Basra tak jelas lah Cikgu Arifah Edina. Suara Cikgu Pian tak jelas. Ramai komen saya ni. Saya dalam library ni macam saya seorang ni. Ramai dalam library sebenarnya. Mengganggu PDP cikgu lain dah. Sorry cikgu.
Fatih satu C Cook vibes persekitaran. Tak jelas cikgu. Ye kot sikit. Okey. Sampai teruskan juga So untuk isu perkahwinan ni sebab tu saya kata perkahwinan di bawah umur ada satu slot di tiga. Kalau saya tengok, saya dah sharekan dekat kelas saya lah, 1A 1E yang saya ajar perkara Islam. Saya dah sharekan satu perkongsian ataupun perbincangan daripada Syariah Meja Bulat. Dia kahwin bawah umur. Sebenarnya boleh untuk kahwin bawah umur, tapi dia kena syarat-syarat tertentu lah. Sebagai contoh, dia kena pergi mahkamah dulu, dapatkan kebenaran mahkamah, dan dia akan tanya wali sama ada wali tu setuju ataupun tak setuju. Macam saya sharekan dalam kelas sebelum ni, seorang murid tingkatan 4 dia dah kahwin. Tu murid masih bersekolah, dan perkahwinan dia tu disahkan oleh pendaftar perkahwinan lah. Maksudnya boleh tapi bersyarat. So untuk tingkatan 1 ni dah sedia nak kahwin ke? Boleh komen kat bawah. Cikgu saya dah sedia. Cikgu saya dah sedia. Boleh komen kat bawah. Nanti saya basuh awak habis-habisan. Masih muda cikgu saya dah sedia kahwin. Siapa calonnya? So mahkamah akan tanya macam tu. Siapa calonnya? So dari segi kewangan, dia akan tanyalah sama ada dia takut peraturan ni sebenarnya bagus sebab dia nak menjamin kita punya masa depan, supaya taklah bila awak kahwin, contohnya perempuan awak kahwin tapi tak ada sesuatu. So dia takut undang-undang ni sebenarnya dia melindungi kita lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang tak faham tu, kata undang-undang ni menyusahkan dan sebagainya tu dari segi persepsi yang negatif lah. Sebaca komen lagi, ada lagi. Okey sikit. Tak nak cikgu. Isteri Basra, dia tak nak sebab dia lelaki. Kalau perempuan semua nak. Dia akan komen, cikgu nak kan sebenarnya nak komen sebenarnya kayak murid perempuan ni. Sebab tu kalau perempuan, cikgu dah maaf saya bukan point untuk semua, tak. Ini untuk sebahagian. Sebagai perempuan ni suka tengok lelaki kan. Semakin kecil lah. Sebab perempuan ni suka tengok lelaki. Contoh sebab tu dia suka K-pop. Kenapa suka K-pop? Sebab tengok lelaki Korea semua jambu-jambu. Kan tengok bila bagusnya aku nak jadi girlfriend ni lah kan. Contoh lah kan. Sebab tu saya tengok situasi semasa lah. InsyaAllah tak. Saya perempuan lah. Isteri Basra ni perempuan ke? So siapa nama isteri Basra ni tak tahu lah. Okay, tak apa perempuan. Saya kata setengah perempuan yang terasa obses. Sebab dia kata dengan perkahwinan tu menjamin dia sebenarnya, tapi belum tentu lagi. Sebab tu bagi saya untuk yang perempuan, terutamanya murid perempuan so belajar dulu sampai habis SPM. Kalau boleh melanjutkan pelajaran ke universiti tu lagi bagus sebenarnya. Sebab tu dia akan menjamin masa depan awak. Kahwin ni belum tentu lagi menjamin masa depan awak sebenarnya. So tengok tujuh perkahwinan tadi ada 1, 2, 3, 4 kan. So tujuh perkahwinan ni lebih kepada merapatkan silaturahim dan sebagainya lah. Tapi kalau kata cikgu saya nak kahwin dulu, bagi saya yang tu kahwin tu fikir kemudian. Yang penting lah awak fokus dulu kepada pembelajaran lah. Sekurang-kurangnya habis lepas SPM tu dulu. Sebab saya dah saya sebelum ni SMKBK lah, SMKBK 1 dia lain kak. Dia murid dia lepas SPM dia pergi apply universiti swasta kan cikgu kan. Lim Kok Wing. Kalau tak Lim Kok Wing, kemana cikgu? KDU. Sunway. Kalau kita ni cikgu Diana, kalau kita ni kat SMKBK Kapar, saya rasa tak ada universiti yang kita minta boleh dapat lah. Tak semuanya menggunakan duit kan. Kat SMKBK Kapar ni dia punya persepsi bukan awam. Ya. Kita lebih kepada minta kalau environment kita ni murid-murid lepas SPM dia lebih minta kepada universiti awam lah. Kalau BST tu tak ada cerita lah kak. Dia semua orang kaya-kaya tak nak masuk. Saya tanya dia, ada satu saya share sikit ayah saya lah, alamak. Saya share sikit kalau BSD 1 dia punya konsep lepas habis SPM dia nak masuk universiti swasta. Tu untuk Bukit Kapar saya rasa tak boleh lah kot. So kita lebih kepada awam. Sebab tu nak masuk universiti awam ni syarat dia agak ketat. IPTA tu utamanya. Cikgu Wan betul Cikgu Wan? Sebab saya pun daripada daripada UPSI pun syarat dia saya masuk matrik dulu. Saya pun sejarah sikit Cikgu Wan. Walaupun Cikgu Wan dah kenal saya, Cikgu Dana pun mungkin kenal saya sikit. Saya ceritakan lagi sikit lah. So saya masuk matrikulasi selama 2 tahun lah selepas SPM.
Lepas tu masuk UPSI. UPSI tu dah masa 4 tahun dan saya kahwin awal lah. Cikgu Wan, cikgu pun kahwin awal kot. Saya tak tahulah. Okey, yang tu saya lah. Sebab tu saya kata nak kahwin boleh tapi belajar dulu. Itu menjamin masa depan kita. Sebab tu saya cakap apa-apa sekalipun hidup kita bergantung kepada diri kita sendirilah. Betul tak, cikgu Wan? Istiqamah tu penting lah. Kalau lelaki tu dia beristeri 1, 2, 3, 4 sebab tu panggil isteri. Ini contoh lah. Contoh cikgu dah. Contoh bergurau je. Saya teruskan lagi cikgu Wan, boleh? Boleh. Cuma nak tambah sikit boleh cikgu? Boleh. Asas perkahwinan tadi kalau kita tengok, dia adalah untuk pertama sekali, last sekali kita nak bawa keluarga kita tu lah. Jadi adik-adik lah, boleh panggil adik-adik Puan. Boleh. Anak lah. Anak sulung. Anak sulung saya. Cucu boleh cikgu, cucu. Anak sulung saya boleh. Okey. Perkahwinan ni baguslah dia terapkan bab perkahwinan ni pada murid tingkatan 1 supaya murid tu memahami apa itu perkahwinan, apa itu tanggungjawab dan sebagainya lah. Mana perkahwinan ni akhirnya akan membawa yang paling penting dalam Islam ialah mawaddah warahmah kan. Mawaddah ni mana wujudnya kasih sayang antara suami dan isteri kan. Kasih sayang antara anak kepada ayah, ibu kepada anak gitu. Mana saling berkongsi kasih sayang. Dan yang kedua rahmah tu ialah kasih mengasihi lah. Maknanya sifat tolong menolong dalam keluarga, tanggungjawab. Itulah asas perkahwinan lah yang okay, jadi sekarang untuk perkongsian lah, tadi saya cari sikit lah daripada kajian LPPKN. Boleh. Sila. KN di 5 buah sekolah menengah. Daripada Hadiah Metro 19 Mac 2010. Daripada kajian itu dia kata apa? Matlamat cinta bagi lelaki lah. Pada kajian tu di sekolah menengah, matlamat cinta bagi lelaki ialah keinginan seksual semata-mata. Itu untuk lelaki lah. Yang kedua ialah menahu kesabaran rakan sebaya. Itu yang membawa kepada Cikgu Sufian nak bawa nanti kan, masalah dari sudut emosi. Dan untuk wanita, kajian dia matlamat cinta daripada perempuan tu ialah satu je dia bagi, beranggapan teman lelaki ketika di sekolah itu akhirnya akan menjadi suami kepada dia. Perempuan tu hebat dia. Perempuan hebat. Betul. Dia berpandangan jauh kan. Betul sebab ikut kajian Cikgu Wan yang nyatakan tadi tu betul lah sebab saya kata saya pesan dekat Cikgu Diana kalau yang budak-budak yang disiplin, yang perempuan ni masuk disiplin, isu couple lah sikit je. Sebab tu saya kurang setuju sebab awak kena tahu yang mana dulu sebenarnya. Sebab saya dah sentuh benda ni banyak kali. Dalam live saya, dalam PJ saya dah sentuh, live dekat Islam pun saya sentuh juga benda ni. Tapi tak apa, saya sentuh banyak kali sebagai ingatan lah. Sebab macam cikgu cakap tadi, so lelaki ni dia berpandangan berbeza daripada yang perempuan. Lelaki dia nak sesuatu dengan tujuan sesuatu. Perempuan nak sesuatu dengan tujuan yang lain. Maksudnya kita takkan sama. So biasanya jarak tak sama. So, sebagai contoh, kata nak membina sampai bila-bila. So tak sama lah. Cikgu Wan kata nak sentuh tentang isu keluarga tunggal. Maksudnya hubungan antara anak, ada kata berlaku keluarga tunggal lepas ni sentuh sikit kot. Berlaku maksudnya hubungan antara anak dan mak ada, dan hubungan anak dan bapa tu tetap ada, dia tak akan putus. Cikgu Wan boleh komen sikit tentang tu keluarga tunggal, Cikgu Wan? Keluarga tunggal tadilah keluarga yang keluarga yang kematian isteri atau suami, kematian ataupun perceraian lah kan. Pertama dari sudut kita tengok apapun balik sebenarnya jodoh dan pertemuan hidup mati ni adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Itu yang pertama lah. Yang kedua, atas apa yang berlaku kita kena ambil satu hikmah yang besar kepada diri kita, keluarga kita. Maknanya Allah lebih sayang kepada kita. Okey, dari sudut sekiranya berlaku perceraian atau kematian. Kalau dari sudut perceraian, bila putusnya perceraian itu, mana putuslah ikatan antara suami dan isteri. Tapi dia tidak memutuskan ikatan anak itu dengan ayah dan juga ibu tadi. Cumanya ada berlaku dalam kalangan masyarakat kita, bila mana bercerainya suami dan isteri, mana dia cerai juga anak-anak dia. Itu satu kesilapan lah.
Sebenarnya anak ni dengan ibu dan ayah ni sampai kiamat lah, tak akan putus hubungnya, walaupun dia dah bercerai ataupun kematian suami dan isteri. Walaupun kematian sekalipun, perceraian sekalipun, hubungan baik antara anak dengan ayah tadi ataupun anak dengan ibu tadi tidak boleh dipisahkan, walaupun ada usaha untuk memisahkan hubungan antara anak dengan ayah ataupun anak dengan ibu tadi. Jadi itu pun satu konsep yang perlu dipahami oleh setiap masyarakat, terutamanya masyarakat beragama Islam lah. Okay? Islam adalah satu penyelesaian terbaik. Dia dah ada. Kalau bercerai, ini macam. Kalau bersama, ini peraturan. Maknanya Islam tu melengkapi syurga agama Islam. Maknanya saya lebih sukalah Cikgu Sufian sebenarnya. Kalau cerita bab perkahwinan ni. Suka saya lelaki cikgu kan. Saya lelaki. Saya straight. Maknanya suka bicara apa, maknanya kita boleh bawa berkolaborasi pendidikan kesihatan itu kita bawa bersama dengan pendidikan Islam. Paling-paling koman takkanlah kita guru takkanlah tidak tahu tentang perjalanan agama kita kan. Maknanya sambil kita mengajar, sambil kita menerapkan nilai-nilai Islam yang diajar, insya-Allah mudah-mudahan anak-anak kita walaupun dia tak sedar sekarang, mungkin setahun 2 tahun lagi kesedaran itu timbul dan mungkin dia ingat balik apa yang kita nasihat kepada mereka. Itu yang lebih penting untuk mereka menghadapi kehidupan yang mendatang yang lebih mencabar bagi mereka lah. Anak-anak semua insya-Allah. Insya-Allah. Saya tambah. Cikgu Diana nak tambah apa-apa? Sebesar nak tambah sikit lagi tambah. Cikgu Diana, pandangan dari saya. Pada saya ya anak-anak semua, perkahwinan tu dibina atas dasar sama-sama bersetuju untuk pikul tanggungjawab. Bukannya berkahwin tu untuk menyatukan dua cinta, bukan itu betul. perkahwinan saja rasanya tu. Lebihnya kepada tanggungjawab, bertolak ansur. Banyak yang perlu dikorbankan dalam perkahwinan tu sebenarnya untuk sama-sama mengekalkan perkahwinan tu sehingga ke hujung nyawa. Dan dengan keluarga tunggal pula, saya tahu ramai daripada kalangan anak-anak sertifikat kapal yang terdiri pada keluarga tunggal. Jadi itu satu alasan untuk awak melakukan sesuatu perkara, memberontak. Istilah memberontak itu bukan satu cara yang betul untuk melepaskan apa yang awak rasa tu. Betul. Okey. Tambah sikitlah untuk kes yang pertama. Kalau kita tengok kita punya nenek moyang kita dulu, dia sebenarnya berkahwin dia tak kenal siapa pun kan. Contoh sebab dia perkahwinan dia diorang ni biasanya dipertemukan oleh keluarga masing-masing lah. Contoh bagi contoh, aku nak anak kau, okey, kita kahwin anak kita, okey. Bila dah kahwin baru dia bercinta. Tapi sekarang dia agak berbeza lah. Cikgu nak cikgu kan mungkin zaman saya pun mungkin bab kahwin tu ada dasar cinta kononnya lah kan. Tapi sebab murid-murid kena tahu perkahwinan ni bukan semuanya best. Kalau semuanya best semuanya best dia ada macam masak cakap 3 rasa lah. Dia ada rasa masam, ada rasa manis, apa lagi tu pedas kan, pedas. So nak tak nak bila ada kata murid kita berminat nak berkahwin awal di saranan ataupun nasihat saya awal-awal sikit lah. Maksudnya bila dah jadi macam tu, kita nak terima. Macam taklah semuanya manis tak. Betul orang dulu, rahsia orang dulu cikgu kan Kalau saya salah dia betulkan lah. Pasal dulu kenapa dia kekal lama, salah satu sebab dia lah dia berkahwin dulu baru bercinta. Sebab tu dia lama. Bercinta lama. Bercinta 20 tahun. Kan kalau kita tanya datuk-datuk kita berapa lama datuk kahwin dengan nenek, ada katanya datuk dengan nenek dah 70 tahun, 80 tahun. Kan maksudnya umur dia dah 100 tahun kan, contohlah. Sebab orang dulu dia kahwin muda cikgu kan macam kakak saya dah kahwin muda. Tak habis sekolah lagi dah kahwin dah. Itu kakak saya lah punya cerita. Tu tolak tepi lah punya cerita tu. Cerita yang nenek moyang tadi Tadi kenapa rahsia dia punya jodoh panjang, dia bercinta selepas kahwin 20 tahun dia bercinta, extend lagi 20 tahun. Kalau kita bercinta dulu sebab anda kata dah masih 5 tahun kita bercinta, so lepas tu kita dah buat apa lepas kahwin kan, sebab kita dah kenal.
Sebab orang dulu dia tak kenal, dia kenal dulu ambil masa 5 tahun kenal contoh. Sebelum tu 15 tahun bercinta